Sebab-sebab pusaka. Sebab-sebab pusaka. Jadi sebab ini sangat-sangat penting lah. Macam contoh perubahan daripada hukum mubah tadi kepada wajib. Kan pusaka tadi, hukum yang asalnya mubah kenapa menjadi wajib? Disebabkan berlakunya kematian kepada si mati ni tadi. Maka hukum kepada pusaka itu adalah wajib. Sebab apa lagi yang boleh mewarisi pusaka tadi adalah disebabkan ada faktor-faktor dia. Faktor keturunan, faktor kekeluargaan, semuanya perlu diambil kira. Baik. Jadi kita pergi kepada satu persatu. Maka sebab-sebab bolehnya pusaka ini, apa dia? Yang pertama, hubungan keturunan. Iaitu hubungan kekeluargaan. Ia diwarisi oleh ibu bapa si mati dan orang yang ada hubungan dengan mereka berdua. Seperti adik-beradik lelaki dan perempuan si mati atau anak-anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun sebapa si mati. Maknanya kalau ikut dia punya listnya itu, mana keluarga yang terdekat. Keluarga yang terdekat. Termasuk dengan bapa saudara, anak saudara, adik-beradik, semua itu termasuk di dalam list boleh untuk mewarisi harta. Cumanya dia ada ranking lah. Dia ada ranking. Jadi ranking ni yang kita nak tahu mana yang boleh menapis ataupun menghalang siapa yang berada di bawah dia. Jadi kita kena tahu siapa yang waris utama dan siapa yang waris boleh menghalang. Boleh menghalang. Pusaka juga diwarisi oleh anak-anak dan orang yang ada hubungan dengan mereka. Seperti anak-anak lelaki dan perempuan si mati. Atau cucu-cucu lelaki daripada anak lelaki dan perempuan si mati. Jadi termasuk juga. Sebab tu dia ada wasiat wajibah. Kan, wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni sebab apa? Sebab ada ahli keluarga yang menghalang daripada cucu ini mendapat harta pusaka. Kan, kita ada ashabul furud tadi. Tapi dia ada satu undang-undang yang dibuat untuk melayakkan cucu ini mendapat harta pusaka. Namun hal itu tak dibenarkanlah di negeri Perlis ini, tidak dibenarkan berkenaan dengan wasiat wajibah. Sebab wasiat wajibah ini dia mengubah sedikit apa yang ada di dalam pusaka tersebut. Sebab wasiat wajibah ni kita tahulah bila ada anak yang ada ashabul furud, dia tak boleh nak menjangkaui cucu ni tadi. Jadi cucu ni tak boleh dapatlah harta pusaka. Sekiranya apa? Sekiranya adanya meninggal si bapa ni tadi, kan, si bapa tadi, dan dalam ada kematian yang kemudian juga menyebabkan ada cucu ni tak dapat harta daripada siapa? Daripada atuk dia tadilah. Daripada atuk, kematian atuk ni tadi. Sebab cucu ni bila mak ayah budak ni meninggal, maka siapa yang jaga? Atuk dia lah. Jadi bila atuk dia meninggal ni, tak ada siapa nak jaga si budak ni. Dan bila tak ada siapa nak jaga budak ni, jadi bila atuk ni meninggal, siapa yang mewarisi? Anak lelaki dia lah. Sekiranya dia ada anak lelaki, maka anak lelaki tu yang mewarisi, yang baki semua sekali dia dapat. Cucu ni tak dapat. Cucu ni tak dapat. Maka inisiatif dia apa dia? Wasiat wajibah. Cuma wasiat wajibah ni di-apply kalau kita kat Malaysia ni adalah negeri-negeri yang lain tu apply lah. Cuma itu adalah ijtihad daripada ulama semasa.
berkenaan dengan wasiat wajibah ini. Iaitu apa dia? Adanya pemberian kepada cucu yang ialah yang bila si atuk ni meninggal, datuk ni meninggal, dia tak dapat apa-apa. Jadi adalah pembahagiannya itu melalui apa? Wasiat wajibah. Maka dengan sebab itu, nak elakkan daripada perkara-perkara tersebut, kalau wasiat, dia perlu melakukan buat hibah bersyarat lah. Buat dengan hibah bersyarat. Sebab kalau wasiat pun dia tak boleh juga. Sebab wasiat ni tak boleh kepada ahli waris. Baik. Kita azan dululah. Kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, ada soalan ke? Ada yang tak jelas ke yang kita bincangkan tadi? Kalau tak ada soalan, kita teruskan sikit lagi. Tak ada? Okay, yang kedua iaitu sebab-sebab pusaka pernikahan. Pernikahan. Tadi hubungan keturunan. Cuma yang tadi, bila dah ada ashabul furud, yang kita akan kenal pasti dia pada tajuk dia nantilah, iaitu jenis-jenis pusaka. Maka si cucu ni tadi tak dapat, iaitu zawil arham lah, dia kaum kerabat. Dia sama juga, dia kaum kerabat yang dekat juga, tetapi telah dihalang oleh ahli waris yang lebih utama. Had tu yang susah sikit nak faham tu. Susah sikit nak faham. Dan ramai orang yang give up dengan faraid ini dengan sebab tu lah. Dia ada hierarki, dia punya kekeluargaan itu, dia ada dia punya keutamaan dan ada second dia punya level, ada level-level dia. Baik, yang kedua iaitu pernikahan. Bila pernikahan ni, iaitu hubungan perkahwinan yang sah
walaupun mereka tidak sempat melakukan persetubuhan atau berkhalwat, kedua-dua suami isteri berhak mewarisi pusaka pasangannya. Jadi bila dah berkahwin akad nikah dan tiba-tiba meninggal dengan pelbagai sebab lah, jadi tak dan nak buat apa-apa, maka kalau suami meninggalkan isteri, maka isteri boleh mewarisi kepada harta pusaka tersebut. Mereka juga berhak mewarisi pusaka ketika iddah talak raj'i. Bila kena talak kan? Bila talak raj'i ini bainunah sughra, talak kali pertama, talak kali kedua. Kalau di negeri Perlis ni, dia kira apa dia? Aku talak hang 3 dengan talak 3. Dengan talak 3 dengan maksud jatuh 1 juga. Kali pertama, at-talaqu marratan, mesti berlaku dua kali talak lah. 2 kali, bukan bilangan tu. Kalau dia kata aku talak engkau dengan talak 3, maknanya jatuh 1, bukan jatuh 3. Kalau negeri lain jatuh talak 3. Kita mengambil pandangan daripada fuqaha juga, daripada pendapat Umar, sahabat, yang jatuh talak sekiranya jatuh dengan talak 3 ke, talak 10 ke, jatuh talak 1. Baik, satu tiba-tiba nak rujuk balik. Anytime lah boleh rujuk selagi mana masih dalam iddah. Kan, masih lagi dalam iddah boleh rujuk. Jadi ketika itu masih lagi di dalam iddah ketika berlakunya penceraian tersebut, si suami ni tadi meninggal, maka si isteri itu tadi boleh mewarisi harta pusaka suami itu tadi. Ketika mana berada dalam iddah raj'i. Ya, iddah raj'i. Iddah raj'i ini 2 tadi itulah. Kali pertama tadi, kali kedua. Dan berlaku perceraian kali kedua. Kali kedua lah. Tiba-tiba berlaku kali ketiga. Had tu terputus terus. Kali yang ketiga. Talak bainunah kubra. Iaitu tak boleh nak rujuk tu, tak boleh dalam keadaan biasa lah. Dia mesti ada melalui proses kena kahwin lain dan adanya dukhul, persetubuhan dan kemudian bercerai, barulah boleh kembali balik kepada suami tadi. Walau bagaimanapun, suami atau isteri tidak boleh mewarisi pusaka pasangannya jika pernikahan mereka tidak sah, walaupun sempat bersetubuh ataupun berkhalwat. Contoh pernikahan yang tidak sah ialah pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau tanpa saksi, termasuklah nikah mut'ah. Jadi ada nikah-nikah yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya tu, jadi pernikahan tersebut tidak sah. Maka jika berlaku persetubuhan sekalipun, jika tidak sah, tidak boleh mewarisi pusaka. Jadi sebab apa? Hubungan pernikahan itu tidak sah. Kan, hubungan pernikahan tidak sah. Sebab kalau isteri itu dia bukan keturunan, dia adalah hasil daripada pernikahan. Jadi untuk dia layak untuk mendapatkan harta pusaka, maka apa dia? Mestilah hubungan yang sah dari sudut perkahwinan. Baik, yang last sekali, yang boleh sebab adanya pusaka ini, boleh mewarisi pusaka, iaitu Islam. Islam. Apabila seorang Muslim mati dan tidak mempunyai sesiapa yang mewarisinya berdasarkan sebab-sebab pewarisan di atas, maka peninggalan hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Tadi yang tadi sekiranya dia tak ada lah. Contohnya dia seorang je yang masuk Islam. Dia seorang masuk Islam. Yang lain-lain tak masuk Islam. Bila sekarang ni mu'allaf lah kan. Mu'allaf masuk Islam tanpa keluarga dia. Tiba-tiba meninggal.
maka si keluarga dia tadi sekiranya tak masuk Islam, maka dia tak boleh, mereka ini tidak boleh mewarisi harta pusaka. Tak boleh mewarisi. Jadi kalau ada anak, misalnya anak dia pun tak Islam, ada isteri dia pun tak Islam, ada mak ayah tak Islam, maka semua tak boleh mewarisi harta dia. Jadi siapa yang mewarisi? Baitul Mal. Baitul Mal. Maka dengan sebab itu, dalam hal ini, bila dia bukan waris tadi kan, sebab apa kita tak boleh, bila kita bincang bab wasiat ni, kita tak boleh bagi wasiat kepada siapa? Ahli waris. Tetapi bila di kalangan non-Muslim ini, dia bukan ahli waris. Jadi maka dengan itu, boleh tak nak wasiatkan kepada dia? Kan? Ialah ibu tadi kan. Walaupun dia non-Muslim, Islam ini menggalak untuk melakukan ihsan juga kepada ibu yang bukan Islam ini tadi. Jadi boleh tak diwasiat? Diwasiatlah. Diwasiat awal-awal kepada hartanya tadi kepada ahli keluarga dia yang bukan Islam tadi. Jadi ada jugalah penyelesaian itu dengan wasiat, dengan hibah. Cuma dalam bab pusaka ni dia kena ikut peraturan, sebab dalam hal itu dia tak ada keluasan macam wasiat dan hibah tadi. Sebab dalam pusaka ini telah ditetapkan oleh syariat.